Di akhir surah Kahfi ayat yang ke-75 hingga 79 itu Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan Nabi Khidir, memberi penjelasan, dan juga Nabi Khidir sebut apa yang dia buat selepas daripada Nabi Musa alaihissalam dilarang untuk bertanya apa yang dia buat. Nabi Musa dia tak boleh nak tanya. Lalu Khidir jawab, aku tak boleh tanya, jangan tanya apa yang aku buat. Dan antara yang dibuat oleh Khidir itu menumpang kapal dan membocorkan kapal tersebut. Yang kapal tu jadi sengit sebab dibocorkan. Itulah menumpang tu free. Jadi Nabi Musa tak setujulah dengan perbuatan begitu. Lepas Nabi Musa mengajukan soalan, dia kata jangan tanya daripada awal. Kalau kamu tanya bermakna syarat untuk kamu menuntut ilmu dengan aku tu dah jadi masalah. Lalu Nabi Musa terus bersabar. Lalu perkara yang kedua, dibunuh budak yang kecil yang tidak ada sebab bagi Nabi Musa. Itu pun disebut oleh Khidir, tunggu, jangan cakap, jangan banyak tanya. Akhirnya Nabi Khidir beri penjelasan sebab apa. Kapal itu adalah kapal muat penumpang. Jadi nak berlabuh di Pengkalan, di port apa ni panggil Raja tu, ada seorang pemerintah yang zalim yang dirampas semua kapal-kapal. Jadi Nabi Khidir ni tahu dah keadaan muara sungai itu macam mana dengan air dia. Mana kalau dia tenggelamkan kapal itu, bagi sengit sebelah pun kapal tu tidak karam sepenuhnya, boleh timba-timba air, boleh guna lagi. Bukan dia hancurkan tu kapal tu, tidak. Jadi itu tujuan dia supaya kapal itu tidak rampas. Dan kalau nak tengok, kalau kita tengok tuan kapal pun tak marah. Dia ada dua kemungkinan kata tafsir. Mungkin tuan kapal itu telah mengenal Khidir itu siapa dia, biasa duk naik kapal tu, mungkin. Itu pendapat daripada kalangan ulama tafsir lah. Tapi dia bagi penjelasan sebabnya nanti dirampas kapal ni, tak ada orang nak boleh naik lah, tak ada kenderaan lah. Yang kedua, budak tu akan jadi orang zalim sehari nanti, bunuh dia awal-awal. Yang mana tahu adalah Khidir juga diberi, orang panggil, salah satu daripada ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada Khidir ni bukan ilmu syariat, tidak. Kerana merosakkan harta benda orang dan buat aniaya pada orang ni bukan benda yang disebut dalam syariat, benda yang menyalahi syariat. Jadi ilmu ni sepakat ada dua kata ulama. Yang pertama, ilmu takwi ni, ilmu nak mengurus tarbiyah, ilmu nak buat rumah, ilmu nak buat jalan ni tak perlu pada petunjuk wahyu ni. Tak perlu pada petunjuk wahyu. Ilmu ni boleh mengaji dengan sendiri je. Ilmu ni boleh mengaji dengan sendiri je. Kadang-kadang Allah Ta'ala ilham je ilmu tu pada orang-orang yang buat design, buat rumah, buat bangunan tu, betul ilham daripada Allah tu. Tu ilham tu dia panggil takwi. Satu lagi ilmu dia panggil ilmu tasyri'i, ilmu syarak. Ilmu syarak ni memerlukan kepada guru, memerlukan kepada petunjuk wahyu Allah SWT. Itu ilmu nak mengurus tarbiyah kehidupan kita supaya jadi hamba Allah Ta'ala, dengan ibadahnya, dengan hukum hakamnya, muamalahnya, semua masuk dalam ilmu tasyri'i, ilmu syariat. Jadi kesimpulannya dua, ilmu yang ada pada Khidir, ilmu takwi ni, ilmu yang ada pada Nabi Musa, ilmu tasyri'i. Sebab tu bab bid'ah ni dia tak timbul, bab takwi ni, bab nak buat rumah, nak buat kereta, nak buat jalan tak timbul, sebab dia bukan syarak. Oleh kerana itu ucapan Nabi, man ahdasa fi amrina
Mana-mana orang buat benda baru fi amrina, dalam urusan aku. Jadi urusan Nabi ni bukan nak buat rumah. Urusan Nabi ni bukan nak suruh pakai baju macam mana. Urusan Nabi ni bukan nak suruh makan apa. Urusan Nabi adalah urusan syarak, urusan hukum. Maknanya orang yang buat benda baru dalam masalah syariat, fahuwa ruddun, Nabi kata dia tertolak. Dia tertolak. Dia fi amrina tu orang tak faham. Apa dia Nabi sebut fi amrina, pada urusan kami, itu urusan Nabi SAW lah. Sebab tu ada orang yang bercakap tak kena dengan keadaan. Ada kata semua benda bid'ah, dia kata tak payah naik kereta kita, tak payah naik motor. Nabi tak mari ajar cara naik motor, naik kereta, bercakap tak pandai lagu ni. Baik. Yang keduanya surah Maryam. Yang surah Maryam. Surah Maryam ni kalau kita tengok, dia ada perkara yang Allah Ta'ala sebut di sini. Yang pertamanya, menyucikan Allah daripada segala sesuatu, iaitu menyucikan Allah daripada mempunyai isteri, anak dan sebagainya. Mesti bab tauhid dicerita dalam surah Maryam ini. Baik. Dibuka surah Maryam ini dengan kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ayat nombor 2 sampai nombor 11. Sampai nombor 11. Kita tengok ketah kita tu ada 3 benda: pengharapan kepada Allah, cara berdoa, dan Nabi Zakaria dapat berita gembira. Allah Ta'ala mulakan dengan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Inilah penjelasan limpah rahmat kepada hambanya nama Zakaria. Baik, kita buka surah Maryam. Surah Maryam berada pada muka surat 305. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Baik. Yang pertama sekali Allah Ta'ala ajar kepada kita iaitu cara berdoa. Cara berdoa. Cara berdoanya Allah Ta'ala sebut iaitu idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika mana Nabi Zakaria ni idnada rabbahu nidaan khafiyya, dengan suara yang perlahan mengadu kepada Allah. Kalau kita nak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita seorang-seorang doa dengan suara yang lemah lembut, dengan penuh pengaduan pada Allah. Dia sebut qala rabbi, dia kata rabbi, wahai Tuhan, inni, sesungguhnya aku, rabbi inni, Tuhanku sesungguhnya aku, wahanal azmu minni, keadaan aku ni dah lemah, wasta'ala ar-ra'su syaiba, uban penuh atas kepala, tapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allah, aku tak putus asa ya Allah nak berdoa pada kamu. Ini pertama sekali orang yang berdoa pada Allah SWT kena buang perasaan putus asa pada diri dia. Jangan duk kata bahawa Allah Ta'ala terima ataupun tidak, terima ataupun tidak. Jangan. Kena berdoa macam Nabi Zakaria berdoa. Aku tak putus asa ya Allah, minta pada kamu. Dia pun mengadulah, wa inni khiftul mawaliya min wara'i, aku bimbang ya Allah, bimbang. Bimbangnya aku tua, isteri pula aqira, mandul. Hak dia naknya fahabli min ladunka waliya, berilah aku seorang anak yang boleh jadi waliya, boleh jadi pembantu pada aku. Nak bantuan ni bukan bantuan nak suruh buat kerja rumah ni, bukan nak bantuan nak suruh gerak kayu, bantuan nak jadi nabi. Sebab apa?
Sebab yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, nak mewarisi aku lah Nabi dan juga keluarga Yaqub. Waj'alhu, dan kamu jadikan dia Rabbi radiyya, kamu redalah dia ya Allah. Lama juga dia berdoa ni. Dia berdoa ni sebagaimana saya sebut kemarin, sebab dia tengok Maryam. Dia tengok Maryam. Bila dia masuk dekat Maryam tu, dia nampak Maryam ni solehah sungguh, bukan main-main. Siapa makanan Allah Ta'ala hantar pada dia. Jadi dia kata Allah, dia kata kalau boleh anak seorang seronok. Boleh anak lelaki lah. Maryam ni perempuan. Tu yang dia berdoa tak putus-putus nak boleh anak tu. Allah Ta'ala jawab doa dia, ya Zakaria, wahai Zakaria. Allah ni bila dia bercakap dengan Nabi kita, dia tak guna nama. Dia tak ada kata ya Muhammad, ada. Dia kata ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Tak ada ayat Quran sebut ya Muhammad, tak ada. Bukan bermakna Nabi Zakaria ni Tuhan tak hormat, tidak. Tapi nak beritahu Nabi kita Muhammad SAW ni diberi kedudukan yang tinggi lebih pada Nabi-Nabi lain di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala tak panggil nama, tak panggil nama, panggil gelaran, panggil gelaran. Yang ni ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka, aku nak beri berita gembira pada kamu ni. Sesungguhnya kami nak beri berita gembira bi ghulam, dengan budak, nak bagi pada kamu ghulamin ismuhu Yahya, dengan nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, tak ada lagi orang nama sebelum pada ni. Tadi dia minta Nabi Zakaria, bila Tuhan kata nak bagi, dia kata qala rabbi in anna yakunu li ghulam. Dia kata nak boleh anak macam mana, dia kata dia minta tadi. Nah, tadi dia minta, lepas tu dia tanya Allah Ta'ala pun nak boleh anak macam mana. Sebab apa? Wa kanat imraati aqira, bini mandul. Wa qad balaghtu min al-kibari atiyat, aku pula tua dah, sampai umur dah. Maknanya tua sangat, kata riwayat Nabi Zakaria, tua, jalan pun tak lagak dah. Tua sangat dah. Allahu akbar, Tuhan kaya sungguh dia. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Tuhan kata tak pelik, tak apa nak bui. Kerana waqad khalaqtuka, sebelum kamu dijadikan sebelum ni, walam taku syai'a, kamu tak ada apa-apa pun, orang tak kenal pun kamu Zakaria. Belum ada nama Zakaria ni, sebelum ada atas muka dunia, nama apa, duduk di mana, tak tahu. Allah Ta'ala boleh mengadakan kamu. Dah apa yang peliknya bagi Allah nak bagi anak pada kamu. Kamu ada isteri, tua ke tak tua ke, dah aku nak bagi. Cara Tuhan jawab tu cara dengan tauhid, dengan akidah. Akidah macam mana? Benda yang tidak ada aku boleh mengadakan. Kamu tu tidak ada, aku boleh mengadakan. Ni kau ada isteri dah. Pelik apa aku nak bagi anak, tak pelik. Qala rabbi ja'al li ayah, dia tunjuk tanda ya Allah, tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nas, caranya mu tak cakap dengan orang 3 hari 3 malam. Tak cakap. Kata ulama tafsir, tak cakap ni Allah salah suruh puasa daripada bercakap. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, dia pun keluarlah menuju pada kaum dia. Mihrab ni tempat peribadatan dia lah, mihrab lah kita panggil lah, kita pun panggil mihrab. Fa auha ilaihim, wahyu pada mereka, ansabbihu bukratan wa ashiya, bertasbih bukratan wa ashiya, pagi, siang dan malam. Tu cerita Nabi Zakaria nak boleh anak. Allahu akbar. Lalu cerita ni semua ni nak beritahu pada Nabi kita Muhammad SAW beberapa perkara. Yang pertama, benda yang kamu fikir Muhammad aku tak boleh buat, benda yang kamu fikir bahawa tak mustahil berlaku, aku boleh buat, tak mustahil. Tak usah pelik Muhammad.
Hari ni orang tekan kamu, esok kamu menang. Tak boleh. Hari ni orang kata pada kamu, esok orang kata tu jadi baik. Maka tak boleh, wahai Muhammad. Baik. Kemudian ada cerita kisah Maryam dalam ni. Maryam, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, 15 sampailah pada cerita Maryam ni 26. Cerita Maryam 26, barulah dia mari cerita Nabi Isa AS. Maryam pun begitu juga. Kalau kita tengok ayat nombor 20 muka surat 306, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Tadi kita tengok ayat nombor 8, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Nampak tak tu? Ayat sama. Tadi qalat anna yakunu li ghulam, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Cuma tu rabbi, qala rabbi, sebab Allah Ta'ala cakap dengan dia. Allah Ta'ala wahyu pada dia. Maryam ni Jibril, sebab tu tidak ada qalat rabbi tu, dia ada qalat anna. Dia tanya Jibril, sebab Jibril sebut qala innama ana rasul, ayat nombor 19, aku ni rasul, utusan Allah. Maknanya rasul rabbiki, utusan Tuhan kamu, li ahabalaki ghulaman zakiyya, nak bagi anak ni. Dia pun tanyalah, qalat, kata Maryam, anna yakunu li ghulam, nak boleh anak macam mana, walam yamsasni basharun walam aku baghiyya, aku bukan jahat dan aku tak ada suami. Walam aku baghiyya, aku bukan bari. Bari ni makna pelacur, penzina. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Tadi pun dia kata qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ayat tu sama. Pelik apa? Tak boleh anak. Cuma yang tadi wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, ayat nombor 9. Yang ni walinaj'alahu ayatan linnas, aku nak jadikan kamu ni sebagai tanda bahawa aku berkuasa. Tak ada suami pun aku boleh buat untuk kamu khas saja Maryam, bukan untuk orang lain. Wa kana amran maqdiyya, dan ini adalah keputusan yang aku tetapkan dah. Tak boleh buat apa dah. Mana Allahu akbar. Tengok, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ni dia katanya Maryam ni bila sebut dia mengandung tu, dia mengandung perut dia terus jadi besar, terus bersalin. Itu pendapat pertama, dan pendapat ni boleh diterima lah. Sebab apa? Orang mengandung ni perut dia besar. Orang mengandung ni perut besar. Tapi saya tak mengandung, saya lelaki. Perut besar saja ya. Jadi orang mengandung ni perut dia besar. Jadi kalau lama 9 bulan mengandung ni, kata dia, Nabi Zakaria tahulah. Sebab Nabi Zakaria duk tengok hari-hari. Itu cerita dia lah. Jadi dia ni berdasar kepada walinaj'alahu ayatan linnas, Allah Ta'ala nak tunjuk pada manusia. Maknanya kata mufassir dalam bab ni, dia kata mengandung tu, bagi tahu mengandung tu nak bersalin. Fahamalathu fantabadat bihi makanan fa'aja'af al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Allah, dia bersandar pada pokok sakit nak bersalin. Qalat ya laitani mittu qabla hadha. Ini ucapan dia. Dia kata, Allah, kalau aku tak mati sebelum ni pun, orang tak kenal, tak sebut nama aku pun tak apa. Dia kata, dia mari juga kadang-kadang manusia ni tak, bila musibah ada, baiklah mati. Baiklah mati daripada hidup. Dia ingat mati tu baik. Dia kata baik mati. Ada mati macam mana tak tahu lagi tu. Tapi Maryam dia keluar lah manusia, perasaan bila timpa musibah. Tapi Tuhan jawab, fanadaha min tahtiha alla tahzan. Allah Tuhan marilah seru daripada dia, daripada ujung bawah dia, alla tahzani, jangan sedih Maryam. Sebab Allah Ta'ala nak urus semua ni. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, Tuhan nak urus semua. Allahu akbar. Nak beritahu pada kita ni, kalau kita ada musibah, kita ingat kepada orang, kita ingat kepada yang beri musibah tu, itu Allah.
berdasar kepada ayat yang Maryam sebut ni, mati baik mati lah dia kata. Nampak macam putus asa dan kecewa, tapi Allah Ta'ala kata jangan, aku ada. Bermakna kalau orang nak fikir dia tu baik mati bila terima musibah, kena ingat bahawa Allah Ta'ala tu ada. Baik, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Tuhan ilham kepada dia, ilham supaya goncang pokok di belakang. Aku akan beri kepada kamu tusaqit alaiki rutaban janiyya, kurma yang baru masak. Fakuli washrabi wa qarri aina, makan minum daripada buah tu. Dia tak bagi buah kering-kering, dia bagi buah masak. Sebab kurma yang baru masak ni, dia kadar tenaga dia lebih, menyebabkan seseorang tu bila makan dia jadi sihat banyak. Dia jadi sihat. Lepas tu kalau kita makan tamar banyak masa buka puasa ni, lebih pada 3, 7 ke, kita akan jadi sihat tubuh kita, ada tenaga sikit. Ada orang tak boleh, dia kena makan nasi selalu, dia kata boleh juga makan nasi selalu, tapi elok-eloknya makan-makan lebih kurang dulu, kita solat dulu, lepas tu nak makan pun makan, ataupun makan lepas tarawih tu. Kerana bulan puasa ni bukan bulan makan. Bulan puasa ni bulan buat ibadah, dia kena nak makan je. Lepas tu tak apa lagi, jenis isap rokok, bawa tamas sebutik rokok dan leher dulu seputung, berkebuk dengan asap. Saya duduk pergi masjid terawih tu, macam-macam jenis orang saya jumpa. Nah, kita sampai tu lepas maghrib pun ada, dia duduk bersembang, duduk isap rokok pun, Allah piyah atas kepala, rokok berkebuk di mulut jenis apa ni, mujuk aku tak tapas situ. Dah duk geram juga berasa, tapi kita tak sebut lah apa jenis manusia, tak tahulah. Buanglah piah dulu nak isap rokok tu. Ada isap rokok ke sini? Minta maaf lah. Baik, jangan dia buat perangai lagu tu lah, jangan dia buat perangai malu kok orang, mula-mula puasa. Baik. Tu kisah Maryam. Dalam surah Maryam ni banyak lagi lah kisah dia, berkenaan dengan Maryam, berkenaan dengan apa ni, Nabi Ibrahim pun ada dalam ni. Baik, kita tengok lagi. Rupanya dalam surah Maryam ni paling banyak disebut perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman disebut 16 kali, disebut 16 kali. Saya sebut ayat-ayat ni, tuan-tuan balik carilah, tak ada masa. Nombor 1, ayat nombor 18. Ayat nombor 18. Tuan-tuan boleh cari balik rumah nanti, tulis dulu, cari nombor 18, nombor 1. Nombor 2, ayat 26. Lepas tu ayat 44. Ayat 44. Ya abati la ta'inna syaitana kana lirrahman, ayat nombor 44. Lepas tu ayat nombor 45. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman, disebut Rahman juga, ayat nombor 45. Lepas tu ayat nombor 58. Ayat nombor 58, iaitu akhir tu, idza tutsla alaihi ayatur rahman, ayat nombor 58, begitu juga. Lepas tu ayat nombor 61. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman, wa'ada ar-rahman disebut juga nombor 61. Kemudian ayat 69. Ayat 69 apa? Thumma lananzi'annaka min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman. Rahman juga, ayat 69. Kemudian ayat 75. Ayat 75. Begitu juga Allah Ta'ala sebut ayat 75, iaitu qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahman. Kemudian ayat 78.
Ayat nombor 78, At-tala'al ghaiba an ittakhadha 'inda ar-rahman. 78. Kemudian ayat 85, fala tajal alaihim innama yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahman wafda. Ila ar-rahman, nombor 85. Kemudian ayat 87, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahman. Rahman juga di situ, 87. Kemudian ayat 88, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Kemudian ayat 91, yaitu Allah Ta'ala sebut anda'u lirrahman ni walada. Kemudian ayat 92, wa ma yanbaghi lirrahman, rahman juga. Kemudian ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman, rahman juga Allah. 3 ayat rahman saja dalam satu keadaan. Kemudian ayat 96, last sekali ayat 96, itu innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'al lahur rahmanu udda. Itu perkataan Rahman disebut sebanyak 16 kali. Kata sebahagian ulama tafsir, disebut banyak ni sebab sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala yang beri pada Nabi Zakaria anak, dia tunjuk kekuasaan pada Maryam, beri limpah kurnia kepada Maryam. Sifat rahmah Allah Ta'ala juga yang membela Maryam ketika mana difitnah, dikata macam-macam. Sifat rahman Allah Ta'ala juga lah yang digunakan oleh Ibrahim untuk dakwah kepada ayah dia. Maknanya ayah rasa sembah berhala ni boleh apa? Tuhan saya ni Ar-Rahman, pelihara ayah, beri makan, beri minum Tuhan saya. Berhala yang ayah sembah ni tak boleh beri makan, tak boleh beri minum. Itu di antara sebab banyaknya ayat Ar-Rahman dalam ni. Baik. Perkataan wahabli ataupun wahaba, bukan wahabi, maknanya mengurniakan. Wahab makna mengurniakan. Disebut 5 kali. Nombor 1 ayat yang ke-5. Tu ayat yang ke-5, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli. Tu asal daripada perkataan wahaba, iaitu kurniaan daripada Allah. Kemudian ayat nombor 19, qala innama ana rasul rabbiki li ahaba. Tu satu. Kemudian ayat 49, ayat nombor 49 pun disebut begitu juga. 42, 45, 47, 48, 49. Tu falamma i'tazal wa ma ta'buduna min dunillah wa wahabna lahu, kurniaan kepada Allah Ta'ala beri kepada dia. Kemudian ayat yang ke-50, 49, ayat nombor 50. Ayat sebelah tu iaitu wa wahabna, permulaan ayat dia tu. Kemudian last sekali yang kelimanya ayat nombor 53, firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu min rahmatina. Itu perkataan al-wahhab. Baik. Dan di sini ada penafian daripada Allah Taala ada anak, ada penafian 3 kali Tuhan nafi. Ayat nombor 30 satu, nombor 35 satu, nombor 92 satu. Contoh ayat dia, ayat nombor 30 tu, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ini perkataan Nabi Isa. Orang kata Nabi Isa tu ada anak, sedangkan Nabi Isa tu perkataan pertama keluar daripada mulut dia bahawa aku ni hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan ada anak ada apa tidak. Dan juga ayat yang ke-35 tu, maka lillahi ayyattakhidha walada, tidaklah anak, tidaklah Allah Taala itu mempunyai anak. Baik. Dan contoh satu lagi nya, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, ayat 92. Wa ma yanbaghi ayyattakhidha arrahman walada. Baik. Itu di antara benda yang disebut dalam surah ini. Baik. Sekarang ni sikit lagi sampai masa lebih kurang. Kita tengok surah Taha sikit je. Tujuan Al-Quran diturunkan, Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali. Dan ada Ar-Rahman Taha ma'anzana alikul Quran litashqa. Tujuan Quran diturunkan. Kemudian ada Ar-Rahmanu al-Arsy istawa.
Itu ayat mutasyabihat, ayat yang patut kita beriman tanpa takwil dan tanpa kita tanya. Baik. Dan ayat ni ada cerita Nabi Musa alaihissalam. Cerita Nabi Musa, iaitu fasa yang pertama daripada lahir hingga jadi Nabi. Fasa yang kedua, Nabi Musa dengan Nabi Harun berhadapan dengan Fir'aun. Fasa yang ketiga, Nabi Musa, Bani Israel keluar daripada Mesir dan Fir'aun ditenggelamkan. Fasa nombor 4, Nabi Musa bersama Bani Israel di Tur Sinai, di Sinai. Yang kelima, cuma yang kelima ni dia cerita pada surah Kahfi. Pelik juga, dia cerita pada surah Kahfi yang kita baca atas tu, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang kita cerita pada awal tadi. Baik, itu dia punya ringkasan daripada surah Taha. Akhirnya Allah Ta'ala sebut penutup pada surah Taha tu, orang yang berpaling daripada Al-Quran, Allah Ta'ala dia akan menemui kesusahan dan kebinasaan. Ayat nombor 123, firman Allah Ta'ala, wa man a'rad an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan aku akan himpunkan keadaannya pada hari kiamat, buta keadaannya dengan matanya dengan Allah SWT, buta di hari akhirat. Itu ayat nombor 120-24. Dan bagaimana dicerita di sini kisah berkenaan dengan suasana dalam syurga, dan ada sedikit kisah iblis tipu Nabi Adam dan Hawa, dan ada ayat iaitu waqimus salah, supaya sembahyang 5 waktu dulu kisyamsi qabla ghurubiha. Itu ada ayat tu 126 sampai 30. Dan tiada dalih lagi untuk melawan dakwah tauhid ini, melainkan balik kepada tauhid yang sebenarnya. Wallahu alam. Itu kesimpulan dalam surah Taha. Tadi tekan sikit surah Maryam tu, sebab surah Maryam tu ibu dalam apa ni, dalam juzuk yang ke-16 ni. InsyaAllah esok kita sambung juzuk yang ke-17. Ada 2 surah dalam tu, itu suratul Anbiya dengan suratul Hajj. Suratul Anbiya dengan suratul Hajj. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.